inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikut. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.iking.my. Hari ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidan Tekeh. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidan Tekeh ceria sangat. Siap ada kids dan talent lagi. Pendidikan tentang pergigian pun ada di MDC. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidan Tekeh akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidan Tekeh, dapatkan harga promosi hari ini. Layari www.mydental.com.my atau diskaun di talian 03-8603-7224. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen. Hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus. Berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi.
jadi package haji? Hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, beg makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-251-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Nampak meriah betul Pesta Buku Haji Pulau Pinang. Macam-macam aktiviti tengah berlangsung ni. Singgah Reruai IKIM di Aeon Alma, Jasko, Bukit Mertajam dari 3 hingga 9 Mac jam 10 pagi sampailah 10 malam. Mailah orang Penang. Sama-sama kita meriahkan lagi Pesta Buku di Pulau Pinang ini bersama ahli keluarga di Penang. InsyaAllah boleh jumpa anda di sana, insya-Allah. Wakil kita ada kat sana di Reruai IKIM. Dan untuk para pendengar, alhamdulillah untuk waktu ini kita masuk ke jam kedua untuk petang ini bersama Raudah Jiwa. InsyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan bersama yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi kita untuk petang ini membincangkan tentang mencari magic dalam kehidupan. Dan untuk para pendengar, boleh tonton di IKIM Media dan di FB Live Mona Jasman di page saya sendiri. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Mona Jasman dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar saja lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedanglah sentiasa semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara. Ucapkanlah inna lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan eksekutif pemantauan penyelidikan grade DQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dalam sebarang bidang sains, sastra, sains sosial, perundangan, pengajian Islam atau yang bersesuaian. Mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 2 tahun di Institut Pengajian Tinggi atau institusi penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Antara bidang tugas, menjadi pegawai perhubungan antara UPP dengan pusat-pusat akademik berkaitan aktiviti penyelidikan seperti penyediaan kertas cadangan bagi tujuan mendapat kelulusan, pelaporan perkembangan projek penyelidikan secara berkala, pematuhan kepada etika penyelidikan dan pengesahan penutupan projek penyelidikan yang tamat. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 14 Mac 2023. Hari ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidan Tekeh. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidan Tekeh ceria sangat. Siap ada kids dan talent lagi. Pendidikan tentang pergigian pun ada di MDC. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidan Tekeh akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidan Tekeh, dapatkan harga promosi hari ini. Layari www.mydenter.com.my atau diskaun di talian 03-8603-7224. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Kota Kinabalu 93.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Untuk petang ini bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama untuk petang ini Alhamdulillah untuk jam kedua setiap hari Isnin
kita akan bersama rancangan Raudah Jiwa pada petang ini, dan untuk Raudah Jiwa kita akan membawa secara langsung di YouTube Iki Media untuk petang ini, dan sebentar saja lagi kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube Iki Media. Alhamdulillah, untuk petang ini kita akan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsa, pakar motivasi. Untuk petang ini yang kita sama-sama mengalukan kehadiran Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Kaifa haluka? Ana berkhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk masih meluangkan masa untuk Raudah Jiwa pada petang ini. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini insya-Allah kita nak mencari magic ya Datuk ya. Ya, betul. Kita nak mencari magic dalam kehidupan. Itulah tajuk untuk petang ini, dan untuk mukadimah ini silakan Datuk. Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama. Kita dan Yasman dan semua yang dapat bersama kita ya. Dan bila kita bersama je dalam majlis ilmu seperti ini, maka kita sebenarnya dipilih oleh Allah. Itu pun satu benda yang ajaib sebenarnya. Ya, dalam 8 bilion manusia di dunia, maka kita lah yang terpanggil untuk pergi ke majlis-majlis ilmu yang sangat digemari oleh para malaikat ya. Dan bercakap tentang magic itu tak apa terpanggil ya untuk bincang, sebab tiap-tiap hari kita bertemu dengan magic. Dalam hidup kita penuh dengan keajaiban, tetapi kita tak faham, kita tak perasan, maka kita tidak bersyukur ataupun tidak dapat menghargai. Maka benarlah firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di kalangan hamba yang bersyukur, sebab tiap-tiap hari Allah berikan nikmat dan magic, keajaiban ya. Malahan ini dia sebagai permulaan ya, kita bangun tidur setiap pagi pun satu keajaiban. Sampai Nabi ajar kita untuk berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Itu magic pertama dalam hidup ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa alaihi nusyur. Dah bermati, yang tidur dihidupkan balik. Itu bukan satu keajaiban? Ajaib. Dan ramai orang tak perasan bila dia nak cari keajaiban, terus bangun, menghadap kiblat, angkat tangan berdoa sambil tersenyum selama 20 saat, magic demi magic akan berlaku. Ini yang kita akan bincang sepanjang petang ni lah insyaAllah ya. Apakah contoh-contoh kaedah, dan yang paling penting bagaimana nak menjana magic ini dalam kehidupan kita agar hidup kita lebih bermakna, dan kita akan jadi orang lebih jadi aset kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa, malah dunia insyaAllah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk untuk mukadimahnya untuk petang ini. Masya-Allah, itulah keajaiban. Kadang-kadang kita tak nampak Datuk apa yang keajaiban sebenarnya. Bila Datuk sebut tu, rupanya nafas yang kita dapat pun itu subhanallah, itu kira meja juga untuk kita nak dapat hidup untuk waktu ini. Dan Datuk, kita nak tahulah juga kenapa ramai yang hidup ini ada yang ada magicnya seperti Datuk kata, tapi ada juga yang tanpa magicnya. Bagaimana Datuk? Betul Datin Mona ya, ramai orang tak bertemu magic sepanjang hayat. Tak benar lah, tak apa meripik magic ni sihir ke? Tak ada. Hidup kita ni penuh keajaiban. Betul kata Mona tadi ya, bila kita bernafas itu satu keajaiban. Ramai orang tak boleh bernafas. Bila kita boleh melihat, rupanya kalau kita belajar proses bagaimana manusia melihat, Masya Allah ya, lebih hebat mata kita daripada kamera. Kamera yang paling mahal, yang paling canggih dalam dunia kalah, dikalahkan oleh mata. Satu keajaiban proses tu ya, kalau kita faham ya. Dan kalau dikira urat saraf kita ni kalau disambung satu badan ni, dia boleh mengelilingi dunia 2 kali ganda. Punya panjangnya urat saraf kita dalam badan kita yang kerdil inilah, yang kecil ini. Kalau orang faham. Jadi kenapa ramai orang tak jumpa magic dalam hidup? Jelas sekali dia jahil. Dia tak tahu, tak ada ilmu ya, tak mencari, tak belajar, tak bertanya, tak membaca, tidak mengkaji. Malahan bukan saja dia jahil, dia tak kenal diri pun bahawa
diri kita ni penuh keajaiban. Ya, bagaimana jantung kita berfungsi, bagaimana hati kita bertindak. Ya, hati mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan, tindakan mengawal hasil, hasil mengawal emosi atau perasaan kita balik. Maka benarlah sabda Rasul, dalam diri kita ada seketul daging yang bila baik seketul daging itu akan hebat cemerlang satu badan. Ketahuilah seketul daging itu adalah qalbu, hatilah. Ya, jadi kita kadang tak faham pun. Jadi kenapa kita terdapat magic? Hati kita tak bersih. Magic, keajaiban, ilmu ibarat cahaya, kata Imam Asy-Syafi'i. Dan cahaya, yang ini keajaiban, ilham dari Allah, apatah ilmu yang datang dalam diri kita ni, ya, tidak akan masuk ilmu ini sebab dia cahaya kan ke dalam hati yang gelap. Jadi kenapa kita tak dapat magic? Sebab kita tak dapat ilmu, tak dapat hidayah. Sebab hati kita kotor. Itu punca lagi. Itu sebabnya Tok Abah selalu pesan, ya. Tok Abah pesan hampir tiap petang kita bersama, kita akan petang. Atau bahkan Tok Abah akan berpesan, tolonglah ya, tiap-tiap malam jangan lupa untuk murnikan hati, cuci hati, bersihkan hati, detox hati dengan solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, bermaaf-maafan dengan pasangan kalau sudah berumah tangga, ya, dan sebagainya, termasuklah baca Quran dan sebagainya. Ini semua proses untuk memurnikan hati, untuk menggamit magic. Bila hati bersih, maka magic demi magic akan berlaku. Macam tadi Tok Abah berjumpa dengan seorang sahabat, dia cuma ada RM20 dalam walletnya, tapi dia dalam keadaan lapar. Ya, dia dalam keadaan lapar, tapi dia selalu sembahyang kat surau. Hari ini sembahyang kat masjid dan dia nampak, ya, ramai orang yang minta zakah di luar masjid. Jadi kata tak apalah, aku mungkin tak mampu nak pergi kat luar, tapi aku nak bagi RM20 ni ke dalam tabung masjid untuk 8 asnaf. Tabung untuk asnaf, mudah-mudahan mereka tidak lapar seperti aku lapar sekarang. Dia tawakal, padahal dia sedang lapar. Duit cuma tinggal RM20 dalam walletnya. Dan sebenarnya RM20 itu sebenarnya untuk 2 minggu. Sebab dia memang dah pokai. Tapi dia kata tak apa. Aku kesian orang yang lapar ni. Sebab aku tahu aku lapar. Maka dia balik ke pejabat dan masih lapar, belum makan. Maka supervisor panggil dia. Supervisor panggil dia, betul-betul bagi satu envelope. Apa ni bos? Ini awak punya allowance sebab awak telah buat kerja lebih masa. Dalam projek yang lepas yang saya dah kira. Dia tengok-tengok dalam envelope tu ada RM250 yang dia sedekahkan dengan ikhlas. Itu bukan quantity tapi quality. Dia sedekahkan dengan ikhlas RM20, maka Allah bagi balik RM250 cash petang tu juga, bukan petang, tengah hari tu juga. Maka benarlah magic yang seperti Nabi sebut, wahai Ali, kau bagi 1 dengan ikhlas, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Bagi 1 dapat 10 tak magic ke? Mana meniaga yang dapat bagi 1 dapat 10, ya, ataupun beli 1 dapat 10, mana ada, ya. Tapi inilah magic contoh sebenar yang ramai kerana kita tak perasan, ya. Bagaimana, ya, ada orang tu mak bapa sakit tenan, ya, tapi dia teringat pesan Nabi, sedekah itu akan merawat penyakit. Dia pun niat dengan ikhlas, ya Allah, mak aku sakit tenan, ya Allah, aku ada sedikit harta ni, aku nak sedekahkan pada orang yang perlu supaya dia jadi asbab ubat penyembuhan kepada mak bapak aku. Betul, dia habis saja keluarkan bantuan kepada dan berikan semua apa yang ada duit dalam tangannya itu kepada orang yang layak menerima dengan ikhlas sebagai asbab untuk kesembuhan. Maknya kat rumah dengan Allah punya izinnya, magic pulih sepenuhnya seperti tak pernah sakit. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya, banyak lagi, ya. Tok Abah boleh cerita lagi kenapa, ya, tapi yang penting tolonglah kita kenal diri, cari ilmu, patuh perintah Allah, patuh nasihat orang tua, ada guru, ya, dan terus buka minda untuk menerima teguran, ya, dan memberi nasihat dan menerima ilmu. Maka magic demi magic akan datang ke diri kita dan kita akan dapat menghayati, menghargai dan moving forward, maju ke depan langkah demi langkah untuk jadi aset yang lebih berguna kepada dunia, insya-Allah. Ya, insya-Allah, masya-Allah Dato'. Itulah banyak magic yang kita dengar untuk petang ini. Magic yang tak boleh terbayang dengan akal sendiri, kan. Kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala
yang terbaik untuk hamba ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Dato', untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berehat seketika, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Lagu-lagu yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alurustar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Untuk petang ini masih lagi mencari magic dalam kehidupan kita, ya Datuk, dan kita nak tahu ialah ramai yang kita faham kita ada magic yang Masya Allah banyak sekeliling kita. Tapi kita nak perkasakan kehidupan kita agak lebih magical, orang kata. Bagaimana? Ada tipsnya, Datuk? Okey, satu tip yang sahabat selalu share dengan mak ayah, dengan para pelajar, dengan anak-anak, especially orang muda lah. Ya, sebab ikut kajian psikologi yang sahabat belajar, satu pemikiran positif di waktu pagi
Magicnya, kita fikir positif je waktu pagi, sepanjang hari akan positif. Itu hukum Allah yang telah dibuktikan oleh sains. Jadi, apa yang Tok buat? Dan Tok buat kajian. Semalam pun Tok memberi motivasi pada para pelajar dan juga dalam camp dalam camp cuti ni bersama ibu bapa di Masjid KLIA. Tok bertanya mereka, berapa orang yang bangun pagi terus menghadap kiblat, angkat tangan, senyum dan berdoa. Dalam beratus depan Tok Abah tu adalah 1-2 orang yang angkat tangan. Artinya seorang 2 orang je yang faham, yang ada ilmu bahawa bila kita bangun pagi terus menghadap kiblat. Kenapa mesti menghadap kiblat? Ada magic dalam menghadap kiblat sebab kita disuruh berdoa sambil menghadap kiblat. Dia tidak wajib tapi sunat. Tapi kenapa apa hebatnya kalau menghadap kiblat? Rupanya bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan kita dan ion yang ada di bumi, sebab badan kita dicipta dari tanah, ion kita akan selari paralel dengan ion kat bumi. Kesannya kita akan tenang, fokus. Kalau belajar lebih mengingat, lebih hafal, lebih budak-budak tertentu faham. Luar biasa. Just because kita bangun, terus menghadap kiblat, angkat tangan sambil senyum dan berdoa. Dan ikut kajian yang kedua, ini pun magic. Barang siapa yang senyum selama lebih kurang 20 saat, sama ada ikhlas ataupun senyum terpaksa. Senyum terpaksa pun. Tapi otak atas arahan Allah akan merembeskan 3-4 hormon. Ini magicnya. Dengan senyum selama 20 saat. Allah mudahnya. Dengan cara kita faham. So bangun terus senyum. Aku nak keluarkan 4 hormon. Pertama ialah endorfin. Endorfin buat kita gembira. Bahagia. Benar kata orang tua-tua. Orang yang gembira, bahagia mungkin tak senyum. Tapi orang tersenyum-senyum pasti gembira. Itu pengalaman orang tua. Dibuktikan oleh sains. Magicnya senyuman. So kita senyum 20 saat. Endorfin dirembeskan oleh badan. Akan menyebabkan kita gembira. Ceria. Lepas tu enkifalin, hormon kedua yang dirembeskan oleh badan untuk apa? Untuk menguatkan sistem melawan penyakit, menyembuhkan semua penyakit kita. Maka benar kata pakar-pakar yang mengkaji, a smile a day will chase the doctors away. Bila kita senyum waktu pagi akan menghalau doktor sebab kita akan sihat. Asbab enkifalin. Wow, magic. Yang ketiganya ialah dynofin. Akan dirembeskan. Dynofin ni apa dia? Hormon yang bagi kita tenaga dan semangat. Jadi bila kita bangun tidur senyum menghadap kiblat, angkat tangan berdoa, maka kita akan dapat kekuatan dan semangat untuk bekerja. Dan yang keempat ialah hormon serotonin, hormon yang synchronize ataupun mengurus semua kegiatan dalam badan, bernafas, menghadamkan makanan, perkumuhan, semua sistem dalam badan dikawal oleh serotonin. Masya Allah. Jadi Tok Abah nak seru pada semua orang untuk mencari magic, bangun pagi, terus menghadap kiblat, angkat tangan sambil berdoa selama paling kurang 20 saat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 10 saat. Lepas tu bacalah doa yang Nabi ajar waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh Google doa waktu pagi. Doa ni akan keluar dah 20 saat. Itu cukup lah. Tapi kalau kita tambah lagi dengan doa-doa kita dalam apa bahasa pun Allah faham. Tengok. Magic yang Tok Abah sebut tadi, kita akan dapat kekuatan, akan dapat kesihatan, akan dapat kegembiraan, akan dapat semangat, sistem badan akan berjalan dengan lancar. Allahumma sholli Muhammad. Nampak dan ikut satu kajian ni. Barang siapa ni Datin Mona boleh buat ni. Barang siapa yang memeluk pasangannya sebelum pergi kerja selama 10 saat, maka prestasi kat tempat kerja meningkat sehingga 60%. Magic tak magic? Just peluk pasangan. Tapi bila Tok Abah buat kajian adalah dalam 10-15% saja pasangan yang sempat ataupun teringat nak memeluk pasangan sebelum pergi kerja. Dan ada pula yang komplain. Masa ada dia tak buat, tapi masa tak ada dia komplain. Tapi kami yang tak ada pasangan ni buat macam mana? Yang tak ada pasangan, Tok Abah gurau, peluklah pokok ke, peluk laki yang ke. Alah, peluklah apa-apa pun. Peluk mak boleh, peluk adik-adik boleh, peluk anak saudara boleh, peluk kucing pun boleh. Magicnya, barang siapa yang memeluk haiwan kesayangan, maka akan dirembeskan kehebatan sampai prestasi ke tempat kerja meningkat, badan sehat, teamwork makin hebat, dia jarang sakit dengan izin Allah. Dan ini yang cantik ikut kajiannya, ajal maut di tangan Allah. Ikut kajian, orang yang memeluk pasangannya tiap-tiap hari sebelum pergi kerja selama lebih kurang 10 saat akan dipanjangkan umurnya 5 tahun. Kajian ajal maut di tangan Allah. Ini semua ikhtiar Ini contoh
Ada magic dalam senyuman, dah sebut. Ada magic dalam kita menghadap kiblat, dah sebut. Ada magic dalam sedekah. Bila kita sedekah, maka penyakit kita sembuh, kita terhindar dari masuk neraka, pintu rezeki terbuka, ya, orang sayang, kita punya suhu dalam kubur pun jadi sejuk macam aircon, sebab dalam kubur panas dan gelap. Tapi asbab sedekah kita, maka kita akan, ini semua ada hadis-hadis yang menyokong hujah-hujah ini, ataupun pandangan atau pendapat ini. Ya, so taubat tinggal satu lagi magic, ya. Kenapa kita disuruh memaafkan semua orang sebelum tidur? Dan bila taubat sweet di Malaysia, lebih kurang 1-2% saja manusia yang keringat nak memaafkan semua orang tiap-tiap malam sebelum tidur. Ya, tapi kebanyakannya 98% tunggu raya Aidilfitri baru nak bermaaf zahir batin, ya. Maaf kosong-kosong, ya, maaf zahir batin, ya, sama raya. Dia tunggu raya, padahal kita entah panjang umur, entah jumpa Ramadan ke, belum pasti. So, dan Nabi membuat implikasi based on hadis panjang, barang siapa yang memaafkan semua orang tiap-tiap malam, itulah salah satu cara nak masuk syurga. Kemaafan adalah satu sifat penghuni syurga. Dan kata seorang ulama pada tabah, ini dia, ni magic. Bila kita maafkan, contoh, ya Allah, aku maafkan keluarga aku maafkan semua orang, jiran-jiran, kawan-kawan, kawan sekerja, aku maafkan semua dan apa jadi? Satu, hati kita terus jadi bersih. Magic. Kedua, otak kita tenang. Sebab beri maaf saja otak kita tenang. 3, badan kita sihat. 4, muka kita makin comel. Masya Allah. 5, Allah ampunkan dosa kita. Sebab kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Allah rangsang semua orang maafkan kita. Allah buka pintu-pintu rezeki. Allah sembuhkan semua penyakit. Allah. Magic punya magic punya magic. Tapi berapa orang yang memaafkan semua orang tetap malam sebelum tidur? Survey taubat kat Malaysia 2%, maksimum 3%. Yang 97% terlupa, tak ingat. That's why Tok Abah terpanggil untuk jom kita kongsi petang ni. Bagaimana nak mencari magic? Dan jom sama-sama kita amalkan. Tok Abah pesan kat siapa ni? Bukan pada Mona Jazman, bukan pada orang tertentu. Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dulu. Dan semua yang sudi mendengar pada petang ni, dan sudi mendengar, sudi menghayati, sudi mengamalkan, dan sudi melihat, mengkaji betapa hebatnya ciptaan Allah ini, dan banyak magic. Ya, Tok Abah boleh cerita sampai 2-3 hari. Berapa banyak magic. Daripada tulisan, kita boleh kenal pribadi orang. Magic. Daripada tulisan, daripada warna kegemaran, kita boleh tahu sifat orang. Magic. Tapi kena ada ilmu lah. Tok Abah belajar 40 tahun. Ya. Ini yang satu lagi magic. Ramai orang, ini last lah, ya, sebagai contoh petani, ya. Rupanya Tok Abah banyak kali menasihati anak. Semua anak hebat. Tapi anak nombor 2 biasanya mencabar. Dan Tok Abah dapat ilham 36 tahun yang lepas. Rupanya salah satu magical way untuk merangsang menasihati anak yang agak keras hati, kedegil ke, ialah bercakap dengan anak yang sedang tidur nyenyak. Itu ilmu yang Tok Abah dapat 36 tahun yang lalu. Dan Tok Abah buat eksperimen kepada anak nombor 2. Anak nombor 2 ni mencabar. Ya, yang sangat mencabar, yang bukan dia jahat, tapi dia degil sikit, dia tak ikut arahan cikgu. Tapi bila Tok Abah nasihatkan anak yang sedang tidur nyenyak selama 7 hari berturut-turut, selepas hari ke-7, hari ke-8, dia berubah seperti mana yang Tok Abah bisik kat telinganya sedang dia tidur nyenyak. Magic tak magic? Menasihati orang yang sedang tidur nyenyak. Dan bila Tok Abah buat kajian, maka salah satu waktu hipnogogik, waktu yang sangat berkesan untuk menasihati manusia adalah 1, sebelum tidur. 2, senang tidur. 3, bangun tidur. 4, lepas mandi, lepas baca Quran, lepas didoakan kepalanya, lepas solat. Ini antara waktu-waktu yang magical untuk kita menasihati anak-anak. Kalau kita faham, ada ilmu, ada keyakinan, dan bertawakal sepenuhnya pada Allah, magic demi magic akan berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah Dato'. Itulah banyak magic sebenarnya dalam kehidupan kita. Banyak contoh juga yang Dato' berikan tadi. Hebatnya subhanallah apa yang Dato' sebutkan tadi. Masya Allah, Allah bukannya sebut saja, suruh amalkan saja. Nak solat ke, nak senyum ke. Senyum sedekah tu sedekah untuk diri sendiri. Sebenarnya itu lebih dahulu sebelum sedekah kepada orang. Tepat
sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Dato', untuk waktu ini kita akan berehat seketika sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kuantan 89.6 FM. Tekanan atau stres merupakan lumrah yang dialami oleh manusia tanpa mengira usia. Tekanan datang dari banyak sebab seperti masalah keuangan, beban di tempat kerja, masalah kesihatan, keperluan yang mendesak daripada keluarga dan banyak lagi. Tekanan yang serius dan berpanjangan boleh menjejaskan kehidupan dan kesihatan. Tapi dunia ini kan tempat diuji. Hadapilah stres dengan bijak. Cubalah mencari cara tersendiri untuk mengurus stres anda. Antaranya dengan aktiviti bersenam. Senaman bukan sahaja melepaskan endorfin dan membantu melancarkan peredaran darah, malah memberi ruang untuk kita berfikir dan mencari ilham. Elakkan memberi pelbagai alasan dari bersenam. Jika tak sempat keluar, di rumah, di depan TV pun boleh. Cubalah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Selain itu, dapatkan tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup pada waktu yang tetap akan mengimbangi emosi kita sehari-hari. Sebagaimana anda mengecas telefon bimbit anda, tidur yang cukup akan mengecas tenaga sepenuhnya dan mengekalkan kestabilan emosi kita, menjadikan kita seorang yang optimis dan membuatkan kita segar selepas kita mendapat tidur yang cukup. Uruslah stres anda dengan cara yang sihat agar memberi kekuatan menghadapi apa jua ujian hidup anda. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk mulai mencakar kemah. Belum serasi setiap diri. Bertengkar, berkata benar. Disampaikan dengan penuh penghayatan oleh Pak Dini Juri. Mega dan angin pusat bertanya dan puncak berhujah. Tidak ada resah menentu. Langit dan mentari sedia membantu. Setiap hari Isnin pada pukul 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah untuk petang ini untuk kita mendapat lagi magic kemajikan. Kan cakap macam tu ke? Bahasa Melayu ni tak betul. Dapat magic dalam kehidupan kita. Siapa yang masih mencari itu, kita dah dapat ilmu untuk petang ini bersama Datuk. Dan ada Datuk yang menghantar soalan ini, bertanya Datuk, bagaimana boleh magic tak sampai? Ada jawapan daripada Datuk? Silakan. Yalah, bagus soalan tu bagus ya. Macam mana pula boleh magic boleh tak sampai kat kita? Yeah. Pertamanya sebab itulah Tok Abah ulang balik, sebab kita tak perasan, tak tangguh pun. Kita tak tangguh yang kita dah ada magic tu. Yang keduanya, kita tak yakin. Ya, contoh, ikut kajian alopati, orang yang makan ubat, tapi dia tak tahu ubat tu untuk fungsi apa. Dia makan je, doktor bagi 5 jenis ubat, dia pun makan aja. Ni ubat apa ni Mona? Tak tahulah, doktor suruh aku makan je lah. So kesannya 10%, 20% saja. Tapi kalau kita, yang ini untuk sakit perut, yang ini untuk angin-angin, yang ini untuk kalau kita rasa nak muntah, ini kalau kita tahu, maka bila yalah Allah bertindak seperti sangkaan hambanya.
Aku yang menyembuhkan sakit aku Allah. Tapi ubat ini adalah asbab untuk aku hilang pening. Maka bila kita makan ubat itu dengan yakin, asbab untuk hilang pening, maka Allah akan sembuhkan pening kita. Jadi kenapa magic tak datang? Tak yakin pun. Satu, tak tahu. Yang kedua, tak yakin. Yang ketiga, kan kita sebut, ya, barang siapa yang mendoakan orang lain 40 hari berturut-turut, maka kita akan sayang. Itu magicnya. Kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Magicnya. Tapi kita baru doa 20 hari, baru 5 hari. Itu yang tanya tu. Kenapa magic tak datang? Awak belum istiqamah, baru 5 hari doa. Puasa pun belum mula lagi. Ya, so kita berdoa dengan istiqamah. Kata ulama, kalau boleh kita doa minimum 40 hari. Sebab ada hadis, ya, yang mengatakan kalau kita melakukan sesuatu dalam 40 hari, akan jadi tabiat, akan nampak keberkesanan, akan ada magic berlaku apabila kita istiqamah. Itu dia antara punca kenapa magic tak datang, ya. Mudah-mudahan dapat membantu. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Dan ada juga yang bertanya, Datuk, kita nak ambil tindakan serta-merta. Kita tak nak tunggu-tunggu sebab kita nak magic masuk dalam hidup kita ni. Apa tips yang boleh Datuk sarankan? Itulah dia. Bila kita faham, sesuatu perkara itu boleh membawa pada magic, kita akan terpanggil ataupun termotivasi untuk melakukannya. Tetapi kenapa ada orang tu dia nak buat tetapi dia tak bertanggung-tanggung? Kenapa? Contoh, ini tip untuk Datin Mona Jasman. Kita selalu dengar kan, air tangan ibu merawat sakit anak-anak, air tangan anak merawat sakit ibu bapa, air tangan isteri merawat sakit suami. Kita selalu dengar tu. Tapi tak apa pun buat kajian lah. Tanya dengan pakar-pakar yang memang tahu. So mereka kata apa? Di tangan kanan kita ada 18 enzim. Ya, yang digunakan Allah rempeskan, Allah bubuh kat situ untuk menghadamkan makanan. That's why sunnah. Itu dia. Sunnah kita makan pakai tangan. Dan makan kena pakai tangan kanan. Sebab kat tangan kanan ada enzim untuk penghadaman makanan. Apa magicnya? Magicnya ialah bila enzim yang 18 ini dimakan oleh orang lain, dia jadi ubat. Maka benarlah kata pengalaman orang tua tu, air tangan ibu merawat sakit anak, air tangan anak merawat sakit ibu. Kenapa Nabi sentiasa ambil makanan dan suap mulut isteri baginda? Dan Mona, barang siapa isteri yang selalu menyuap makanan kat mulut suami, maka akan sembuh sakit-sakit suami sampai miang-miang suami pun boleh sembuh. Tak miang lagi dah. Menambat hati suami asbab makan disuap pakai tangan, jangan pakai sudu, jangan pakai chopstick. Ini magic, ya. Ini magic yang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi macam mana kita nak galakkan? Kita nak galakkan diri kita untuk bertindak serta-merta. Kita nampak ada pertalian emosi untuk sesuatu magic itu. Aku buat ini semata-mata untuk aku sehat, supaya aku dapat beribadah dengan sempurna, supaya aku dapat menolong anak-anakku, aku dapat bekerja kuat untuk dapat bawa rezeki yang berkat kepada keluargaku. Jadi bila kita nak melakukan sesuatu yang ada unsur magical, kita kena kaitkan dengan orang yang tersayang. Bila kita ada emotional attachment ataupun pertalian emosi yang kuat, maka kita akan dapat kekuatan. Aku buat ni semata-mata, aku belajar sungguh-sungguh sebab aku nak buat mak aku senyum bila aku berjaya dapat ijazah. Jadi aku nak buat mak aku gembira, mak aku berharap sangat. Jadi untuk mak, untuk anak, untuk pasangan, untuk agamanya, untuk keluarganya. Ini dia. Bila ada satu pertalian emosi yang kuat, maka kita akan tergerak untuk bertindak. Tapi of course lah, ya, semua tu dengan izin Allah, iaitu hidayah Allah. Jadi untuk dapat hidayah Allah, supaya kita dapat ilham untuk terus bertindak, tidak bertanggung-tanggung, tolong murnikan hati. Sebab hidayah atau ilham dari Allah itu ibarat, untuk ulang, cahaya. Yang cahaya ini tak masuk dalam hati yang gelap. Therefore, bersihkan hati dengan solat. Ulang balik. Solat, taubat, istighfar banyak-banyak. Hati bersih, Allah bagi hidayat, maka kita akan bertindak untuk menggapai dan mendapat magic yang sewajarnya kita dapat step by step, insyaAllah.
Ya, insya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah, banyak magic yang ditunggu-tunggu ni boleh dapatkan serta merta. Datuk dah bagi jalan yang lurus dah untuk kita nak dapatkan, insya-Allah. Cuma kena amalkan sama-sama dan istiqamah. Terima kasih Datuk atas tips dan juga nasihat daripada Datuk untuk petang ini. Dan Datuk, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama para pendengar, tapi kesempatan yang mengizinkan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi. Mungkin untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Datuk, silakan. Itulah dia ya. Bila kita dapat satu ilmu tu, kita kena kaji ya. Tabayun, kaji, tanya, semak balik. Tapi ya, kalau dapat daripada guru yang muktabar, kita boleh terima lah. Tapi kalau dapat sekadar daripada YouTube ke daripada mana pun, kita kena semak, tabayun, siasat. Ya, autentik, soheh, tak soheh. Lepas tu dah kita faham, kita amalkan dengan istiqamah. Contoh yang Tok Abbas dah tahu sejak muda, tapi tak amalkan sebab tak pasti. So bila tanya dengan anak-anak murid, anak murid kami termasuklah piu, ustaz-ustaz muda-muda ni umur 20, 30 ni, Tok Abbas tanya mereka, Tok Abbas tanya piu Salman, betul ke tentang hadis, barang siapa yang masuk rumah dengan bismillah dan surah Ikhlas, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kemiskinan. Magic tak magic? Masuk rumah dengan bismillah, Qul wallah sampai habis senyum, Assalamualaikum, that's all. Buat istiqamah. Penghuni rumah dan jiran-jiran tidak miskin. Tak miskin harta, tak miskin keimanan, tak miskin kasih sayang, tak miskin kemaafan. Kata Piu Salman betul. Ini adalah satu hadis lemah, tapi disokong oleh hadis-hadis lain. Maka hadis ini kita boleh gunakan sebagai satu pegangan lah untuk kita amalkan, dan insyaAllah akan membawa kebaikan. Ya. Dan Tok Abbas dah pesan dan kaji, dan ini contoh ya. Contoh sebagai rumusan bahawa magic ni banyak sangat. Sampai Tok Abbas pernah pesan pada ratus ribu pelajar-pelajar di seluruh Malaysia, malah di seluruh dunia. Barang siapa membesarkan tulisannya lebih daripada 9mm dari atas bawah tu, 9mm ke atas, maka mereka akan berjaya dunia dan akhirat. Sebab kajian demi kajian menunjukkan bahawa orang yang tulisannya besar, mereka akan lebih yakin diri, lebih ada sebab pemimpin, lebih rajin, lebih bertenaga untuk mencapai matlamat berbanding mereka yang tulisannya kecil. So tak berangsang ratus ribu manusia, mungkin dah juta. Jom besarkan tulisan anda dengan sengaja, dan saiz tulisan kita jadikan sebagai doa untuk membawa magic agar kita berjaya dunia dan akhirat. Masya Allah. Itu namanya grafologi dia. Itu bagus besarkan saiz tulisan. Jadi maksudnya yang tak pernah sebut ni ialah betul kata Mona tadi, banyak sangat magic di sekitar kita yang sangat banyak, sangat luar biasa, tapi kita tak tahu. Maka kita, Allah kesiannya ya, maka magic ni berlalu tanpa dapat digunakan untuk kita bertambah baik, jadi aset kepada keluarga, bangsa, agama, ya, manusia, negara dan juga dunia, agar kita memberi nilai tambah. So, jom kita cari magic, amalkan magic, dan kita jadi aset yang lebih berharga kepada orang sekitar. Last akhir kalam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Bagaimana nak beri manfaat? Jom hidupkan magic, dapatkan magic, cari magic, konsisten dalam menggamit magic, kita akan dapat memberi manfaat kepada ramai orang dengan lebih berkesan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan untuk petang ini. Kita terus bertindak dan istiqamah yang pentingnya. Bila kita amalkan sesuatu walaupun sedikit, tapi istiqamah, insya Allah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa untuk pertemuan untuk petang ini. Terima kasih banyak Datuk. Jazakallah anda kulla khair. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. الأنعام والأعراض الأنفال
apakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala.